Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyal qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam Jumaat yang amat mulia ini kita sama-sama dapat berada dalam tazkirah ringkas dan bersempena dengan awal tahun Hijrah. Kita berada di awal bulan Muharram 1442. Jadi insya-Allah Ta'ala pada malam ini kita akan sama-sama merenung makna Al-Hijrah. Jadi untuk kita tadi memahami makna Al-Hijrah dari segi bahasa dan dari segi penggunaan asal di dalam bahasa Arab, Al-Hijrah dia merujuk kepada orang pendalaman yang keluar daripada kampung halaman mereka menuju kepada bandar-bandar untuk mencari rezeki. Jadi itu ialah asal penggunaan lafaz hijrah. Jadi dinyatakan di dalam kitab seperti Lisanul Arab. Jadi dia menyatakan bahawa hijrah dari segi bahasa ialah keluar meninggalkan satu muka bumi dan berhijrah kepada satu kawasan yang lain. Namun demikian, daripada sudut asal lafaz hijrah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Faris, lafaz hijrah dia akan merujuk kepada dua perkara. Maksudnya meninggalkan sesuatu perkara dan menuju kepada sesuatu perkara yang baru. Sebagaimana asal penggunaan lafaz hijrah, dia merujuk kepada seseorang meninggalkan pendalaman dan menuju kepada bandar. Jadi hijrah dia merujuk kepada dua makna. Pertamanya meninggalkan sesuatu yang tidak diingini, kan, sesuatu yang lama ataupun sesuatu yang tidak baik, menuju kepada satu keadaan yang baru. Jadi itu penggunaan lafaz al-hijrah dari segi bahasa. Dan untuk kita melihat penggunaan al-hijrah di dalam penggunaan syariat, maka kita boleh rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah An-Nisa ayat 100. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kan di dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi ini ayat ke-11 daripada surah An-Nisa, dan sekiranya kita boleh buka. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapati di muka bumi tersebut tempat-tempat untuk menundukkan musuh yang amat banyak dan keluasan. Dan siapa yang keluar daripada rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tadi mati, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Jadi daripada ayat surah An-Nisa ayat 11 ayat 100 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata nama syarat wa man yuhajir, maknanya sesiapa yang keluar berhijrah. Jadi lafaz penceritaan tentang orang yang berhijrah ni diulang sebanyak 2 kali. Pertama Allah kata wa man yuhajir, siapa yang berhijrah.
Kedua, Allah Ta'ala berkata, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya kita orang biasa, sekiranya kita nak menceritakan tentang satu perkara, kebiasaannya kita akan buat satu ayat saja. Kita kata siapa yang ingin berhijrah, nescaya akan dia dikurniakan perkara demikian sedemikian. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dia nak menceritakan tentang penghijrahan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang kenyataan seseorang berhijrah sebanyak 2 kali. Jadi apakah faedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang sesiapa yang berhijrah dan sesiapa yang keluar berhijrah sebanyak 2 kali di awal ayat ke-100 surah An-Nisa tadi? Jadi faedahnya Allah nak mengajarkan kepada kita bahawa hijrah dia mesti dengan kedua-dua unsur manusia, iaitu unsur zahir dan batin. Jadi apabila Allah berkata waman yuhajir, jadi kata kerja yuhajir dia merujuk kepada niat di dalam diri manusia, ataupun dia merujuk kepada batin manusia. Maknanya seseorang yang nak berhijrah, pertama sekali dia mesti meletakkan niat di dalam hatinya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah dia meletakkan niat di dalam hatinya untuk berhijrah, baru datang ayat yang kedua, waman yakhruj min baitihi. Setelah ada niat di dalam hatinya, maka dia perlu menzahirkan niat tersebut dengan anggota zahirnya. Jadi sekiranya tidak bergabung kedua-dua tadi, maka hijrah kepada Allah dan Rasul tidak boleh berlaku. Sebagaimana orang yang hanya keluar daripada rumahnya, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi kuliah, belajar dan seumpamanya, tapi di dalam hatinya tak ada niat hijrah kepada Allah dan Rasul. Pergi kuliah kan, kita pergi belajar, kita pergi haji, kita pergi umrah, tapi kita tanya apakah niat di dalam hati, maka dia pun tak tahu. Saya pergi ni kerana ibadat, saya pergi ni kerana fardu, saya pergi ni kerana tuntutan wajib. Maksudnya tiada di dalam hati dia niat menghijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia khawatiri orang tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 2 ayat di surah An-Nisa tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang lafaz sesiapa yang keluar berhijrah kali pertama dan diulang kali kedua untuk mengingatkan kepada kita supaya kita berhijrah dengan zahir dan batin. Itu pertama sekali yang Allah Ta'ala ulang. Lepas tu kedua yang kita boleh ambil faedah daripada ayat ke-11 surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala menyatakan ke manakah hijrah tadi nak dicapai. Maksudnya Allah kata ilallahi wa rasulihi. Itu ialah kemuncak. Maksudnya apabila kita dah meniat hijrah dengan hati dan kita dah menggerakkan zahir kita berzikir, zahir kita beristighfar, sembahyang sunat dan seumpamanya, jadi apakah yang nak dicapai tadi? Jadi dinyatakan oleh Allah Ta'ala yang nak dicapai ialah Allah dan Rasul. Jadi apakah yang nak dimaksudkan dengan Allah dan Rasul ni? Jadi dinyatakan dalam tafsir, apabila digabungkan Allah dan Rasul, dia dimaksudkan 2 perkara. Allah dimaksudkan ialah tauhid zat. Maknanya hendaklah kita tadi beribadat sehingga kita dikurniakan dengan tauhid mengenal zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila disebut dengan Rasul, hendaklah kita memahami, hendaklah kita beribadat agar kita dikurniakan dengan tauhid sifat. Maka itulah 2 pencapaian tertinggi di dalam ibadat. Hijrah kepada Allah dan Rasul. Maknanya hijrah kepada tauhid zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hijrah kepada tauhid sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dizahirkan oleh Rasulullah SAW. Itu ialah perkara yang nak dicapai. Dan dinyatakan juga dalam ayat ke-100 ni, waman yakhruj min baitihi. Maksudnya sesiapa yang keluar daripada rumahnya. Inilah satu syarat. Maksudnya apabila kita dah niat berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka kita mesti meninggalkan kebiasaan yang kita seronok. Antara ini ialah duduk di dalam rumah sendiri. Maksudnya kalau kita suka sangat tidur di dalam rumah kita, kan rumah kita ada aircon, kan rumah kita ada tilam yang empuk dan seumpamanya. Jadi kita tak akan boleh berhijrah kepada Allah. Kerana hijrah kepada Allah menuntut agar kita tadi i'tikaf 10 hari di masjid. Hijrah kepada Allah menuntut agar kita tadi berhijrah, menuntut ilmu. Sebab guru yang kita nak belajar sama ada dekat ataupun jauh. Kan sekiranya dekat, mungkin kita boleh berulang. Tapi sekiranya jauh, mungkin kita kena pergi duduk sebulan, 2 bulan, 3 bulan berguru dengan mereka, dan kita belajar dalam keadaan kita tadi sedang bermusafir. Jadi sekiranya kita tak nak keluar daripada rumah kita, tak nak keluar daripada tempat yang kita seronok,
tak nak kita meninggalkan adat makan kita, adat tidur, kawan-kawan keliling, barang-barang rumah, pakaian, semua tu kalau kita tak boleh nak tinggalkan, maka orang tersebut tidak lagi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu syarat yang dinyatakan yakhruj min baitihi. Maksudnya dia kena keluar, kan, meninggalkan rumahnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan juga di awal ayat tadi fi sabilillah, kan, fi sabilillah tu dia merujuk kepada jalan. Kan, maksudnya apabila kita nak berhijrah kepada Allah, kita mesti ada sabil. Sabil tadi dia merujuk kepada jalan yang mesti kita lalui, dan jalan itulah yang kita doa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kan, kita mohon daripada Allah sirat tadi jalan. Jadi untuk kita tadi masuk ke dalam jalan tersebut, kan, sebagaimana kita doa dalam Fatihah tadi, dia mesti ada allazina an'amta alaihim. Kerana allazi tadi mereka yang memiliki jalan tersebut, mereka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai ataupun menguruskan jalan tersebut. Jadi sekiranya kita nak masuk ke dalam sesuatu lebuh raya ataupun seumpamanya, dia mesti ada laluan masuk dan laluan keluar, dan kita kena minta kebenaran daripada syarikat yang memiliki jalan lebuh raya tersebut, baru kita boleh masuk. Jadi apabila dinyatakan dalam Fatihah sirat allazina, mana jalan tersebut dikhususkan kepada allazina, maka kita kena melalui mereka, kan, dengan apabila kita berjumpa dengan allazina an'amta alaihim, baru kita boleh masuk ke dalam sabilillah, berada di atas sirat mustaqim. Itu awal ayat yang menyatakan tentang macam manakah keadaan seseorang berhijrah. Pertamanya kita bincang tadi, dia mesti berhijrah dengan hatinya. Niat di dalam hatinya mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya, mencapai tauhid zat dan tauhid sifat, dan dia mesti meninggalkan keseronokannya, rumahnya, tempat tinggalnya dan seumpamanya. Dan niat tadi mesti jelas, mengesakan Allah, kan, mengesakan zat dan mengesakan sifat. Okay, jadi setelah kita tahu siapa saja yang masuk dalam kumpulan hijrah tadi tu, dia akan terbagi kepada dua. Maksudnya apabila dah masuk cukup syarat tadi, maksudnya dia dah ada sirat, dia dah meninggalkan rumahnya, dia dah niat untuk Allah dan Rasul, dan dia dah ada pembimbingnya. Apabila masuk saja dalam perjalanan sirat mustaqim, maka ayat ini juga membahagikan orang itu kepada dua. Sebahagian daripada mereka ialah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Maksudnya ini yang diistilahkan sebagai as-sabiquna as-sabiquna. Maksudnya orang-orang yang mendahului orang-orang yang lain. Dia akan mendapati keluasan di muka bumi. Allah Ta'ala akan bukakan kepadanya ke semua tempat-tempat untuk menundukkan musuhnya. Muraghaman tu maknanya tempat yang kita menundukkan musuh. Kita akan menjumpa melalui musuh pertama seperti nafsu kita, lepas tu kita berjaya menundukkannya. Kita akan lalu musuh kita yang kedua, dunia, kita berjaya menundukkannya, dan kita lalu musuh yang ketiga seperti syaitan dan manusia yang jahat dan seumpamanya. Itu semua dipanggil muraghaman, katsiran yang amat banyak. Dia akan dapat melintasi ke semua laluan lintasan musuh-musuh tersebut, dan Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya wasa'atan, keluasan. Dan keluasan itulah dimaksudkan dengan keluasan ilmu. Allah Ta'ala akan bukakan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah kumpulan pertama, orang yang berhijrah dengan hati, dan dengan rohani dan jasmaninya, dan keazaman yang kuat tadi itu menyebabkan dia serta-merta sampai kepada tujuannya, dibukakan segala kurniaan kepadanya. Tapi kumpulan yang kedua, maksudnya orang yang dah betul cukup syarat penghijrahannya, tetapi yudrikhul maut, kerana orang tersebut ditimpa dengan kematian. Maksudnya semasa di dalam perjalanan di atas sirat mustaqim tadi, sama ada dia tadi lambat, ataupun dia tadi azamnya kurang, ataupun ibadatnya tidak istiqamah, ataupun ibadatnya terputus-putus, maka menyebabkan masa habis. Apabila masa habis, maka dia tadi mati. Tetapi disebabkan dia tadi dah mula dengan betul, dia dah berniat, dia dah dibimbing, dan dia dah berazam untuk sampai kepada Allah dan Rasul, maka Allah Ta'ala berkata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tetap mengambil kira pahala kepada orang tersebut, dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran, dan mereka digolongkan sebagai ashabul yamin, orang yang dah masuk berjalan di atas sirat mustaqim tetapi tidak sempat sampai kepada hujung kerana kematian, maka mereka dihukumkan sebagai ashabul yamin. Jadi inilah dua kumpulan yang berjaya. Dua kumpulan yang berjaya ialah manusia yang sudah mula niat berhijrah dengan jasmani dan rohaninya,
masuk ke dalam sirat mustaqim, sama ada sempat sampai kepada hujung sebelum dia mati, yang diistilahkan sebagai al-wasilun ataupun as-sabiqun, ataupun tak sempat kerana kematian, maka mereka digelar sebagai ashabul yamin. Dan yang nak kita fahami ini ialah orang yang tidak berhijrah ataupun orang yang berhijrah secara zahir sahaja. Maksudnya dia ingin bertaubat. Maksudnya dia rasa dia nak menjadi baik, ataupun dia rasa dia tadi banyak membuang masa, ataupun dia rasa hidupnya lalai. Tiba-tiba dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak dengan hatinya. Maksudnya orang dia hanya mengikut zahir perbuatan manusia lain. Oh, orang pergi ke masjid, dia pun pergi ke masjid. Orang baca Quran, dia pun pergi baca Quran. Atau orang pergi umrah, dia pun pergi umrah. Orang pergi haji, maka dia pun pergi haji. Tapi tak pernah diajarkan kepadanya kembali kepada Allah ataupun berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata dengan zahir jasad. Kan hijrah tadi ialah dengan hati. Kan hati kita tadi dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang semata-mata hijrah dengan zahir jasadnya, maka orang tersebut dikhawatiri sekiranya mati, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sekiranya Allah Taala ingin, Allah Taala ampunkan dia, dan sekiranya Allah Taala murka kepadanya, Allah Taala akan menyiksanya. Jadi kita minta lindung daripada tidak memulakan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan yang paling teruk, kan masih tak ada langsung mempedulikan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia dah ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia hanya beribadat dengan zahir sahaja, tidak menyertakan hatinya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat surah An-Nisa, kan ayat 100 ni kita dapat fahami 3 kumpulan. Maksudnya kumpulan pertama, orang yang cukup syarat hijrahnya dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diistilahkan sebagai as-sabiqun. Kedua, kan golongan yang cukup syarat penghijrahannya tetapi tak sempat untuk sampai kepada penghujungnya, maka diistilahkan sebagai ashabul yamin. Dan yang ketiga ialah orang yang tidak berhijrah langsung ataupun hanya berhijrah dengan zahir semata-mata, maka mereka diistilahkan sebagai ashabus shimal. Yang maksudnya mereka berisiko dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tadi mempunyai risiko masuk ke dalam neraka sekiranya tidak mendapat pengampunan dan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa perkara yang kita boleh bincangkan tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrah dia bermula dengan niat. Maka sebab itulah Nabi SAW berkata, innamal a'malu binniyat. Sekiranya kamu betul-betul nak hijrah kepada Allah dan Rasul, hendaklah kamu tadi menghidupkan ataupun membangkitkan keazaman yang amat kuat untuk sampai kepada tauhid zat dan tauhid sifat, ataupun sampai kepada mengenal Allah dan Rasulnya. Maksudnya sekiranya kita lihat kehidupan kita, sekiranya kita membulatkan keazaman kepada sesuatu perkara, kita mesti mencapainya. Kerana Allah Ta'ala akan memudahkan sebagaimana orang yang ingin makan. Jadi dia akan menguatkan keazamannya, bekerja, mengumpul duit dan pergi ke kedai memasak, dan dia akan dapat makan tersebut. Ataupun yang lebih lagi, orang tadi dia ingin membeli rumah, kan dia membulatkan keazamannya, berusaha, bekerja, mengumpul duit, membuat pinjaman, dan dia akan dapat membeli. Ataupun nak membeli kenderaan, kan, ataupun yang ingin berumah tangga, ataupun apa saja keadaan, sekiranya kita tadi bersungguh-sungguh berniat, kebiasaannya benda itu akan berjaya dan akan dizahirkan oleh Allah. Itu yang Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Cuma persoalannya sekarang, ada tak keazaman untuk mengenal Allah dan Rasul tadi seperti keazaman kita nakkan sesuatu dunia tadi? Sebagaimana keazaman kita nak makan tadi tu, kita ada keazaman yang amat kuat, sebab tu kita makan tiap-tiap hari. Sekiranya kita tak ada keazaman untuk makan, mungkin seminggu makan, seminggu tak makan, seminggu makan, seminggu tak makan. Tapi sebab setiap hari kita dah letak dalam diri kita, aku mesti nak makan, dan aku mesti nak mandi, aku mesti nak minum. Jadi benda tu akan berjaya kita usahakan. Jadi sama juga Nabi nak ajar ni, kamu cuba azamkan dalam diri kamu tadi niat untuk mengenal Allah dan Rasul, niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, dan kamu bulatkan azam tersebut dan kamu usahalah dengan cara yang betul. Nescaya fahijratuhu ila Allah wa rasulih, nescaya kamu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Jadi sekarang yang kita dah beribadat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang tidak mengenal Allah tadi, masih belum mengenal Allah kerana dikhawatiri niat tadi tak ada.
Kita sembahyang kita tak tahu niatnya apa kan, ataupun kita puasa pun kita tak ada niat untuk mengenal Allah, ataupun kita membaca Quran kita tak ada niat untuk mengenal Allah. Kita sekadar orang baca Quran kita pun tiru baca kan, orang sembahyang sunat kita pun tiru. Jadi sekiranya niat tadi tak ada, itu yang diistilahkan orang tadi belum berhijrah. Kerana hijrah dia mesti melibatkan batin. Dia tak boleh zahir saja sembahyang kan, zahir saja beribadat lalu dia menamakan dirinya orang berhijrah, maka perkara tersebut tidak berlaku dan salah kefahaman. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita di awal tahun hijrah ni keazaman dan kefahaman yang tepat. Kan kita niatlah agar Allah Taala mengurniakan kepada kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui tauhid, mengesakan zat dan mengesakan sifatnya. Wallahu taala alam. Jadi moga-moga Allah Taala pelihara kita dan rahmati kita di awal tahun hijrah ni, dan moga-moga keazaman kita di awal tahun ni akan memudahkan untuk kita beribadat sepanjang tahunnya. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا وقرة أعيننا ويسلنا سيشر الصباح الدين الحسن الحسيني. اللهم ارزقنا صحة وعافية وسلامة المعافاة الدائمة. اللهم ارزقنا جميعا أنوارهم ومددهم وعلومهم حسن الأدب معهم ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.